Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar semua para peserta kitab Aqidatul Najin bagi sahabat Tafaqquh Fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini dapat kita bersiaran seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu. Mohon keampunan lah sebab lambat sikit pada pagi ini. Urusan-urusan yang perlu diselesaikan sebelum ni, alhamdulillah. Namun kita bersyukur biiznillah kita dapat terus bersama pada pagi ini untuk terus kita bersiaran melalui FB Tafaqquh Fiddin dalam Yayasan Pahang lah. Alhamdulillah, terima kasih pada Yayasan Pahang menjadikan platform ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Mu'ib yang menaja bersama dengan Yayasan Pahang program-program yang indah ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini. Okey, clear tak suara saya? Online ni kita perlukan maklum balas sebenarnya. Waalaikumsalam ya Haja Jamilah. Haja Sanariah, waalaikumsalam. Nur Aini Ali, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibnu Ripin ada, Allah Akbar. Kota Kelas ada hari ni. Jazakallah Al-Fadil Cik Asri atas komitmen istiqamah dalam membantu meneruskan lagi program-program Tafaqquh Fiddin. Apa saja program yang ditaja oleh Tafaqquh Fiddin ataupun Yayasan Pahang yang berasaskan kebaikan, kemanfaatan, harusnya kita menyokong, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mengikhlaskan hati pada pagi ini. Kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih lagi berada di minggu sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid iaitu ulang tahun kelahiran lah. Yang kita di Malaysia ni kita ambil 12 Rabiul Awal. Sana banyak lagi riwayat, ada kata 9, ada kata 11 Rabiul Awal. Tapi di Malaysia ni kita bersepakatlah mengatakan 12 Rabiul Awal merupakan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi tak ada masalah itu semua. Yang paling penting kita tahu bahawa Rasulullah SAW ini diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai pemudah cara bagi kita lah dalam menyampaikan segala ilmu-ilmu. Seperti mana kita tahu bahawa sumber rujukan bagi kehidupan Muslim adalah dua, iaitu Al-Quran Nul Karim dan juga Al-Hadis Nabawi Al-Syarif. Jadi melalui dua perkara inilah kita dipandu ke arah keredaan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Okey, alhamdulillah ramai dah join. Suhaiza, Zabia, Cikgu Zabeda, Rokia Mahmud. Waalaikumsalam. Okey. Jadi sumber Al-Quran dan As-Sunnah ni merupakan dua sumber yang tidak ada ragu lagi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Al-Quran masih ada, tuan-tuan. Al-Quran turun lebih 1400 tahun yang lalu. Baru ni dibahaskan Al-Quran tu. Dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni dia lahir di kawasan yang berpadang pasir lah, di Arab Saudi sana, di Makkah Mukarramah, tuan-tuan. Nabi dilahirkan dalam keadaan yang masyarakat pada masa itu dalam keadaan kejahilan, dari sudut akhlaknya lah. Dan bila Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasul dan Al-Quran diturunkan, dalam Quran tu dibahaskan, dia ceritakan, maknanya cuba tengok Quran, kata Quran menceritakan antaranya perkara-perkara yang telah berlaku, kisah-kisah Nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan akan berlakunya kiamat apa semua.
dan berbentuk hukum-hukum hakam, bentuk peradaban, bentuk tamadun, bentuk kadang-kadang bentuk hukum, bentuk adab, adab. Jadi di situ ulama ataupun cendekiawan ni dia buat kajian ni. Semua itu membuktikan bahawa Quran tu bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang daripada siapa? Datang daripada Allah Taala. Kan mustahil nabi yang pendidikan dia biasa saja dan tak boleh membaca menulis tapi apa yang disampaikan itu sangat luar biasa. Itu dapatlah kita tahu bahawa Quran ni mukjizat yang paling besar, tuan-tuan. Dan masih ada lagi Quran. Jadi tindakan kita hendaklah kita yakin dengan Quran dan kita pegang teguh dengan Quran dengan cara kita baca dia dan tadabbur ayat-ayat Quran. Di sana banyak sangat mutiara-mutiara yang kita ambil sebagai panduan hidup kita. Maka dengan itu lahirlah kata-kata ulama, hikmah-hikmah baik. Kemudian datangnya Nabi untuk mensyarahkan Quran, untuk menjelaskan apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat-ayat dalam Quran. Sebab Nabi yang tahu. Nabi menerima wahyu daripada Jibril, melalui Jibril daripada Allah Ta'ala. Maka disita di situ. Dan hari ini alhamdulillah kita dah dapat ilmu yang daripada Nabi. Dan kita tak jumpa dengan Nabi, kan? Maka kita jumpa dengan apa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi macam mana kita tahu? Kita tahu melalui ulama. Tahu cara Rasulullah solat, Rasulullah makan, Rasulullah tidur, Rasulullah mentakbir. Apa saja itu dapat daripada ulama, daripada sahabat-sahabat, tabi'in sampailah pada kita, ulama-ulama kita yang menceritakan. Jadi itu selalu galur dia. Jadi kita bersyukurlah. Betullah orang yang mencintai Allah dan Rasul, kita kena cinta dia. Wajib cinta dia. Baik, kembali pada cinta Nabi tadi, hukum dia adalah wajib. Saya pernah terang daripada berkali-kali dah tahun lepas pun saya terang maknanya. Cinta Nabi mesti mengatasi cinta diri sendiri. Cinta Nabi mengatasi cinta ibu bapa kita, anak-anak kita. Cinta Nabi mesti mengatasi cinta kaum keluarga kita, sahabat andai kita, jiran kita, hatta bisnes kita, hatta rumah kita. Maknanya kita tahu semualah, kan? Semua tu nombor 2. Tapi nombor 1 adalah cinta Allah dan Rasul. Jadi alhamdulillah pada pagi ni mereka yang istiqamah dalam kelas Tafaqquh Fiddin, sudah pastilah mereka yang cinta Allah dan Rasul. Tinggal lagi tuan-tuan, perempuan, hajar-hajar semua, cikgu-cikgu semua, kawan-kawan semua, hendaklah kita niat lillahi ta'ala. Penting sekali niat. Niat tu penting kerana Allah. Kita duduk di kelas Tafaqquh Fiddin ni bukan kita orang pandai, bukan kita orang yang ada masa kosong, tapi kita orang yang mencari redha Allah. Mencari redha Allah, sebagaimana yang saya pernah nyata di sini tuan, di antara tanda kasih Allah Ta'ala pada hamba-Nya, Allah Ta'ala memberi dia rasa kemanisan, kan? Keseronokan, kelazatan dalam apa sahaja ibadat yang dibuat. Apa sahaja ibadat. Antaranya ibadat yang dibuat adalah apa? Iaitu belajar, kan? Tafaqquh Fiddin. Jadi bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi beri benda tu dan kita mengamalkannya. Dan akhirnya kita bersyukur dan akhirnya kita kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita beramal soleh, konsisten, istiqamah. Tuan-tuan, kalau boleh maknanya tuan-tuan niatlah nak belajar kitab Tafaqquh Fiddin ni. Sampailah bila? Sampai bila? Sampai akhir umur, maknanya sampailah. Dan kita pun sahabat kita pun dah kembali pada Allah Ta'ala, kan? Kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka sahabat kita yang telah pergi ni. Ya Allah, kau berkatilah mereka apa yang mereka dah buat selama ni. Itulah sebagai mukadimah yang pertama pada pagi ni. Salam kesyukuran. Baik, alhamdulillah kita bersyukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, Puan Rahmah, Haji Wan Dayang, Datin pun ada. Alhamdulillah. Rokiah Mahmud, alhamdulillah. Ada orang Singapura hari ni tak? Orang Singapura. Okey, baik. Okey, kita dah berada muka 350. Kita akan masuk sifat Helmi. Ni sesuai dengan nama pula. Kena dengan nama. Tapi tak semestinya bersifat dengan ni. Kita tengok usaha juga sifat-sifat yang baik ni. Sifat-sifat yang mahmudah ni bekalan utama sekarang. Kita berada di bekalan utama. Tawakal, zuhud, syafaqah semua dah. Dan kita berada pada
perkataan al-hilm. Okey, sebelum tu saya ada share dalam grup WhatsApp tu, cuba tengok tuan-tuan, ada satu kata-kata hikmah. Cuba baca kata-kata Hasan Al-Basri tu. Qala Hasan Al-Basri cuba tengok, saya nak kupas sikitlah. Ni pun sebagai mukadimah yang kedua. Nampak? Okey, saya nak share dia punya kata-kata sekejap. Saya nak share kata-kata dia dalam FB kata-kata ulama dalam FB ni. Kita ambil bahasa Melayu lah bahasa Arab tu terlepas ni ada benda. Okey, jap saya share. Okey, soalan PSA tak buat lagi. Allah Akbar, soalan PSA. Nanti kita akan buat soalan minggu-minggu dah janji nak bagi soalan nak bagi muqarrar, tak bagi lagi. Itulah kelemahan. Okey, saya dah share itu Okey, saya baca. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah taala, qara'tu fi 90 mawdu'an min al-Quran anna Allah qadara al-arzaq wa dhamnuha li khalqih. Wa qara'tu fi mawdi' wahid asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Fashakakna fi qawli as-sadiq fi 90 mawdi'an. Wa sadaqna qalu kazib fi mawdi' wahid. La yu'akhirullahu amra illa li khairin wala liyahrumuka wala liyahrumuka amran illa li khairin wala yabkika yawm illa li khairin wala yanzilu alayka al-bala illa li khairin wa liza la tahzan fa kullu umur khairun falhamdulillahi alladhi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir summa tazakkur anna sa'adatal insan fi syakar ala atiyah was-sabr ala baliyah wa istighfar indal khati'ah as'alullahu an yus'ada lak qulubakum bima tatamannawna fi ma yardallah. Cantik kata-kata ni jadi cuba tengok dalam bahasa Melayu tu, saya terjemah dalam bahasa Arab ni. Telah berkata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, qara'tu fi tis'in, aku telah membaca, dia kata ada 90 tempat dalam Quran yang mana Allah Ta'ala menjamin rezeki untuk hamba dia. Dia baca 90 tempat dalam Quran, ayat dalam maknanya Allah Ta'ala memberi jaminan. Jaminan menentukan rezeki dan menjamin untuk makhluknya. Dan aku baca satu tempat bahawa syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Ada satu tempat aja yang dalam Quran yang kata syaitan tu menjanjikan, ini menakut-nakutkan kamu kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma. Nampak? Satu ayat aja yang syaitan cuba ragu kita. Janganlah derma aja. Dah banyak dah ajar derma, cukuplah tu. Tinggal untuk anak-anak pula. Contoh tuan-tuan, contoh contoh godaan syaitan lah. Syaitan mengata tak payah bagilah yang tu. Kan. Banyak dah ada sedekah tu contoh. Satu tempat je syaitan ganggu kita. Dia kata fasyakakna fi qawli sadiq. Maka kita ragu-ragu dengan apa yang Allah Taala firman tadi. 90 ayat tu yang Tuhan bagi jamin, kalau kita bersedekah, kalau kita berderma, Tuhan bagi rezeki. Tapi yang itulah yang kita tak percaya. Yang kita ragu-ragu. Nak sedekah tak sedekah. Nak sedekah RM1 ke, RM5 ke, RM10. Contohnya. Ragu-ragu. RM1 pun ragu-ragu. RM1 ke RM50. Ada shilling ni. Berat ada shilling ni. Contoh Contoh. Nampak? 90 tempat Tuhan jamin rezeki. Tapi yang itulah kita takut. Kan? Takut. Kan? Macam Cik Asri ada buat program tu kan. Bandar tu. Maknanya sedekah. Penting sedekah kat situ. La yuakhirullah amran illa li khair. Okey, wa sadaqna fi qawli kazib. Kita percaya kata-kata yang menipu tu. Satu tempat. Yang syaitan kata tu ragu-ragu tu, itu yang kita percaya. Yang kita takut kan. Sedangkan yang Allah bagi berita baik untuk orang yang menderma. Maka dia kata la yuakhirullah amran, Allah Taala tidak mentakhirkan satu perkara tu melainkan kebaikan. Allah Ta'ala tak melambatkan hajat kita kan. Kita nak macam ni tapi lambat dapat, lambat. Ada kebaikan dia. Ingat wala yanzil wala yahrumuka amran. Tidak, dan Allah tidak menghalang sesuatu yang kita nak daripada berlaku
Melainkan ada kebaikan dia. Kalau tak dapat pun ada kebaikan. Semalam ada kawan kata, Ustaz, doakan saya lah, saya temu duga bantu takbir di PKZ, Pusat Kutipan Zakat Pahang. Saya kata, Alhamdulillah, mabruk, tahniah. Tapi tak dapat lagi, Ustaz, kata. Yelah, tak apa. Dapat, tak dapat, nombor dua. Yang pertama, syukur. Syukur dipanggil temu duga. Syukur boleh ditemu duga. Baik. Dapat, tak dapat, Alhamdulillah dua-dua. Baik. Wala yabkikal yaum illa khair. Allah Ta'ala tidak menangiskan kita. Kita menangis dengan ujian Allah lah contohnya. Itu semua ada kebaikan dia. Melainkan kebaikan dia. Kita menangis, kita sedih tu ada kebaikan. Wala yanzilu alaika bala. Maka tak diturunkan bala pada kita tu, melainkan untuk kebaikan. COVID-19 ni ingatlah. Janganlah kata, benda COVID ni tak ada benda dapat pun. Jangan. Ramai orang bertukar taqarrub ilallah disebabkan asbabnya COVID. Ramai ramai yang ada rezeki sebab COVID. Ramai juga, memang ada ramai juga rezeki yang terputus sebab COVID tapi disuruh kita cari rezeki yang baru lah kan. Contohnya tuan-tuan, maknanya kita kena yakin. Saya ni personally cerita di Masjid Lama Mata Badak dulu kutipan rumah kita ni lebih kurang 2000 lebih sikit Tapi kita tengok hari ni, walaupun ada penjarakan yang kurang orang datang masjid hari Jumaat, kutipan Jumaat harian sangat mengagumkan maknanya. Dulu nak cari orang derma RM50 hari Jumaat memang satu yang susah. RM50 satu keping kan hari Jumaat, setiap Jumaat. Hampir tak ada. Biasanya RM10, RM20. Yang paling famous adalah berwarna biru. Berapa? RM1. Itu paling ramai, majority men maknanya RM1. Itulah standardnya maknanya. Tapi Alhamdulillah, bila 2 tahun COVID ni, kami dapati bahawa yang sedekah RM50 tu semakin meningkat. Ada kadang-kadang 5-6 orang. Ada kadang-kadang 5-10 orang. Ada 10 orang ada. Kalau 10 orang dah 500 tuan. Maknanya begitulah cerita dia, maknanya tengok. Jadi mungkin ada orang yang sedar sebab COVID ni dia rasa macam bersyukur. Dia sedekah RM50. Kan? Yang mana dulu benda yang sukar kan. Kata tak ada duit tuan-tuan, tak ada duit ni ya ke Kalau tengok di Kuantan bawah ni semua hotel di Kuantan dikatakan penuh kan. Saya mungkin kata betul tidak orang buat cerita ni Pada Jumaat lepas saya ada satu mesyuarat lah di Zenit, dan saya check out lambat sikit lah pukul 6 mungkin saya check out. Apa yang saya dapati, dan bila saya nak check out, ya Allah, saya terkejut. Semua kaunter penuh, berbaris-baris orang ramai. Gini saya check out ni balik malam ni kan. Saya kata, tolong cik boleh tak nak check out awal. Alhamdulillah dibenarkan. Dan tapi nak beritahunya ramai orang tu. Zenit bukannya hotel murah-murah kan. Tapi ramai yang pergi. Itu apa tanda entah. Syukurlah kan, maknanya ada duit tu insya-Allah La in syakartum la azidannakum kan. Kalau bersyukur Allah tambah lagi rezeki kita. Baik. Kemudian apa lagi dia kata? La walidha la tahzan. Jangan kamu sedih. Wala yanzilu alaikal bala illa la khair. Jangan. Fakul umur khair. Setiap perkara yang berlaku baik berlaku. Ingat. Falhamdulillahillazi biyadil khair. Syukurlah pada Allah Taala di mana di genggaman ni kebaikan. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu Summa tazakkur. Kemudian ingat kata, sesungguhnya kebahagiaan itu manusia itu pada apa? Ketika dia syukur bila diberi kurnia Allah. Ketika dia sabar bila diuji dengan bala. Dan ketika dia istighfar bila berlakunya kesalahan dalam kehidupan dia kan. Astagfirullah, ya Allah, aku terhilaf. Ya Allah, aku terbuat dosa. Maknanya, atau aku sengaja buat dosa, ya Allah, mohon. As'alullah an yus'ad qulubakum. Kita minta, ya Allah, bahagiakanlah hati-hati kami, ya Allah, dan kau kabulkanlah, redakanlah apa yang kami hajati. Wallahu a'lam. Itulah second time. Itulah maksudnya. Okey, baik. Mudah-mudahan dapat sikit pengajaran betul ya. Okey, terima kasih Syarifah Hasbi. Waalaikumsalam. Okey, tahniah alhamdulillah. Kita dah 20 orang ni. Kita dah ada lebih kurang ramai juga ni, satu orang. Viewers 16 komen. Okey, alhamdulillah. Okey, bersyukur. Jadi kita boleh masuk pada tajuk kita pukul 9.30 dah ni. Alhamdulillah. Insya-Allah lah pukul 10 kita rehat.
untuk kawan-kawan untuk yang belum sembahyang duha lagi insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk pada kitab Al-Hilmi. Hilmi bahawa ni kita dikejutkan Johan Qori kita yang bernama Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Wan Ainuddin Hilmi. Sama dengan nama ustaz. Ada seorang jemaah tuan-tuan dia hantar saya, "Ustaz, kenal tak ni Ustaz Wan?" Dikatakan dia meninggal dunia. Pada sama hari kita cuti tu kan, Maulid Rasul kan, 20 hari bulan. 12 hari bulan Rabiul Awal, 20 hari bulan Oktober. Jadi saya tu tak dengar pula masa tu kan, sebab dia baru lagi berlaku. Lepas tu ramailah orang hantar-hantar maknanya. Facebook ada. Muda lagi kan. Jadi itulah maknanya kehidupan kita ni. Bila sampai ajal, maka tak boleh ditangguhkan lagi. Kita akan kembali ke rahmatullah, kembali kepada Allah Ta'ala. Kita doakan kepada Ustaz, Allahumma rfil lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dan orang yang baca Quran sentiasa jadi qari ni hebat ya, insya-Allah. Allah Ta'ala berkati dia dan keluarga dia, insya-Allah bantu dia untuk mendapat kebaikan insya-Allah di sana. Dan kita rasa dia, kita yakin bahawa insya-Allah lah dia among orang yang berjaya, insya-Allah berhasil ya. Cuma tuan-tuan, dia kata jemaah kata Ustaz, bujur bukan Ustaz Elmi yang meninggal. Dia meninggal ni kita biasanya kita rasa lambat lah kan. Kita rasa orang yang baru meninggal tuan-tuan, dia akan rasa lambat lagi mati. Jadi kita jadi orang yang cerdik, pengajaran kena bersedia. Every day kita prepare kan. Every day kita prepare dengan amalan soleh. Jadi sentiasa bersedia jadi orang bijak ya. InsyaAllah lah kita tak akan menyesal ya. Banding orang-orang yang di hospital kan, hospital ni ada advantage je. Terutama di ward-ward yang sakit-sakit kronik kan. Ada seorang sahabat tu dia kata, Ustaz, dia kena COVID tu kan, pernafasan lah. Maka dia tengok di hospital Meluh kata ya. Tengok orang belah kanan dah meninggal, orang belah kiri dah meninggal, orang depan dah kembali ke rahmatullah, orang belakang pun sama juga. Pun terasa diri kita lepas ni kita adalah selepas ini kita. Betul lah antara pengajaran ni, bila ada kematian ingat lepas ni kita, lepas dia kita kan. Supaya kita termotivasi untuk membuat preparation kan, penambahbaikan yang baik. Pertama ikhlas lah sebab syaitan ni dia tak boleh lawan kita bila kita ikhlas lillahi ta'ala, insyaAllah. Baik, okey, antara sifat yang menjadi bekalan kita tuan, yang baik yang kita perlu kita amalkan adalah sifat nama al-hilm. Hendaklah kita melazimkan sifat hilmi dia ataupun hilmun, yang bererti menanggung atau memikul segala kesulitan yang menimpa penyembah-penyembah Allah, iaitu dengan bersabar dan menghadapi segala yang menyakiti yang datang daripada manusia tanpa dihina oleh syaitan, tiada dorongan hawa nafsu dan tiada dirangsang oleh kemarahan. Kerana yang dikatakan berani itu bukanlah orang yang sanggup menyerang atau membanting, tapi dikatakan berani ialah orang yang dapat menahan diri ketika marah. Ada ditanya satu hadis dia dinyatakan Nabi nyatakan laisal qawi, bukanlah orang kuat itu orang yang pandai bergusti, bertinju kan, berkarate gitulah atau orang yang pandai ada ilmu mempertahankan diri. Bukanlah orang kuat itu, tapi orang kuat adalah orang yang memiliki nafs indal ghadab, yang memiliki nafsi indal ghadab, orang yang boleh kawal diri dia ketika dia marah. Jadi maknanya orang ada hilmi ni, dia boleh mengawal diri dia, dia boleh menanggung, memikul kesulitan menimpa dia kan, dengan bersabar atas segala yang datang daripada manusia tanpa dihina oleh syaitan. Didorongan hawa nafsu dan tak terangsang oleh kemarahan. Maknanya kawal diri itu sifat hilmi itu. Jadi mudah-mudahan kita bersifat dengan sifat hilmi, sifat kebaikan, kesopanan, kesantunan, ketahanan daripada marah kan, indal ghadab. Marah ni merah dah muka maknanya, tapi jaga bahasa. Itu nama dia sifat hilmi. Dan Quran dan doa kita sebutkan Allahumma zayyinna bihilmi. Ya Allah, kamu hiasilah sifatku ni dengan kesantunan, kesopanan. Itu dah. Jadi itu yang kuat. Orang kuat ni bukan orang kuat pandai bergusti bertinju tu kan, Mike Tyson tentunya, ataupun Khabib kan. Tapi orang kuat ni orang yang dapat kawal diri. Ini yang penting.
Dengan zikrullah, dengan Quran yang banyak, dengan amalan soleh, kita mampu untuk kawal diri, insya-Allah. Tapi kalau kita ada masalah hati, ada masalah tak puas hati, sebenarnya kita akan jadi lemah. Sebab yang kawal kita bukan lagi kita, tapi yang kawal kita dah setan sebenarnya. Itu dengan kita marah. Baik, alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita masuk hak. Hak, hendaklah kita mengikut hak. Hak ni maknanya yang benar. Masuk al-haq, Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala. Masuk al-haq, al-haq, Allah Ta'ala itu sendiri. Al-haq sebahagian daripada nama Allah Ta'ala. Sebagai nama Allah Ta'ala. Artinya ialah mengikut agama yang hak. Yang Allah punya. Agama yang hak, yang benar. Kemungkinan maksud ialah segala hukum yang sebenar. Yang hak. Lawan dia yang batil. Yang salah. Jadi kita follow, kita ikut apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Kerana itu yang hak, yang benar. Yang perlu kita ikuti, yang itu kita follow. Bukan yang batil, yang salah. Itu dia maksud dia hak. Baik. Wahai orang yang diberi taufik, anda tidak mengikuti yang hak, melainkan bila anda berpegang kepadanya, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dia hak. Kata, wahai orang yang diberi taufik. Taufik ni maknanya diberi hidayah yang boleh laksanakan dia. Dia ada petunjuk, dapat petunjuk dan dia boleh buat action. Itu taufik. Maknanya dia bukan sekadar dapat hidayah, tapi dapat taufik, dapat perkenan Allah. Hidayah yang dapat tu dia aplikasikan. Itu taufik. Wabillahi taufik. Wal hidayah. Nampak? Taufik ni dia mampu nak buat. Baik. Wahai orang yang beri taufik, insya-Allah kita semua, anda tidak mengikuti yang hak melainkan apabila anda pegang padanya. Kita sebenarnya tidak dapat ikut yang benar kecuali kita pegang pada Allah dan Rasul. Bila kita pegang Allah Ta'ala dan Rasul, kita jadi orang benar. Bila kita letak Allah dan Rasul, orang yang paling kita cinta, kan, maka ingat, itulah yang benar. Ingat. Okey. Mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ikut segala perintah Allah, apa yang disuruh, yang wajib, yang sunat, dan apa yang dilarang, yang haram, yang makruh, kan? Yang haram makruh ni kita cuba tinggal. Yang wajib, yang sunat kita cuba buat tindakan kita. Maka kita akan rasa kemanisan iman. Kemanisan iman. Kita akan ikut yang hak. Itu penting tu, akhlak pun jadi baik. Baik. Okey, firman Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasula fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Ta'ala menyatakan, ataupun Allah Ta'ala memberi arahan lebih kurang, maknanya Allah Ta'ala menjelaskan. Apa jelasannya? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang didatangi oleh rasulmu, rasul, seorang rasul, fakhuzu, ambil lah. Apa yang disampaikan oleh rasul, ambil lah. Kan? Rasul, mustahil rasul sifat penipu. Maksudnya apa yang didatangkan oleh Rasulullah memang baik semua. Walaupun nampak macam tak apa nak baik, nampak di akal kita, kan, tapi hakikatnya kebaikan. Sebab itulah saya berulang kali sebut, saya suka bawa kisah yang Allah Ta'ala perintah Jibril, ataupun Allah Ta'ala perintah malaikat maut. Satu hari Allah Ta'ala perintah malaikat maut cabutkan nyawa seorang anak kecil di kalangan hamba-Nya yang soleh. Ada Allah Ta'ala nak tengok apa ucapan. Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, malaikat Israel, apakah yang disebut oleh hamba-Ku ketika kamu mencabut nyawa buah hati dia. Buah hati ni mana anak yang tersayang lah, kan. Anak sayang tu Allah Ta'ala uji dengan kematian. Sejauh mana kita mampu untuk redha. Itu maksud dia. Baik. Okey. Jadi bila diuji Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala nak tanya pada malaikat, apa yang disebut oleh hamba-Ku bila kau tarik nyawa anak yang dia sayang. Tu, Maka malaikat pun kata, dia berkata,
Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dah ulang banyak cerita ni. Maknanya dia sebut Alhamdulillah. Nampak? Nampak bagaimana hebatnya hamba Allah ni, pengikut Rasulullah ni, hebatnya mana? Hebatnya di situ maknanya dia bergantung pada Allah. Kan? Hebat ni. Kan? Dan dia faham bahawa anak dia tu bukan anak dia. Anak dia tu sebenarnya walaupun dia kahwin dapat anak tu, tapi hakikat anak ni sebenarnya milik Allah. Hakikat semua benda milik Allah. Bukan milik kita. Tapi maknanya kereta tu, geran kita lah, betul lah. Mana pemilik hakikat ni, hakikat. Itu bukan hakikat kan, itu dia punya majazi dia. Itu dia punya panduan dia. Tapi hakikatnya bukan gitu. Hakikatnya Allah. Hakikatnya. Maknanya apa saja yang berlaku tu hakikatnya dari Allah. Dan hakikatnya baik. Walaupun nampak tak baik, kan? Sebab mungkin kebaikan datang sebelum selepas itu, kan? Yang kita tak tahu. Mungkin datang lambat sikit, kita tak tahu, kan? Tapi kita yakin macam tu. Itu maksud dia, kita yakin. Okey, dan apa yang Nabi sampaikan, kata fakhuzu, ambil lah. Kan, maknanya ikutlah. Tapi tak nampak Nabi tak? Siapa? Rasulullah tak nampak. Kita melalui daripada ulama. Sebab ulama ambil daripada para sahabat, para ummahat. Kemudian ulama garapkan, dia buat hukum apa semua buku semua. Kemudian barulah sampai pada kita. Jadi kita nampak ulama ni peranan dia besar, dalam mudahkan kita untuk mengetahui apa yang diminta, dituntut oleh agama kita, maksud. Okey, wa ma atakum wa ma nahakum an tufantahu. Apa yang Nabi cegah, tinggalkan. Nabi cegah muqaddimah zina, couple. Nabi cegah benda-benda yang busuk maksiat. Nabi cegah sembahyang lambat. Itu semua kita kena ikut, kita tinggalkan. Apa yang Nabi suruh kena buat, apa yang Nabi larang kena tinggalkan. Barulah sempurna iman kita. Kalau tidak, iman tak sempurna. Kalau tak cinta Rasul, iman kita tak sempurna. Baik. Dalam masa sama tu saya bimbang juga kan, ada hadis yang lain yang mana jelaskan tiga golongan. Yang mana nampak segi zahir ni bagus kan, bagus, tapi rupanya hakikatnya tidak bagus. Kenapa? Kerana niat dia tak betul. Ada kisah tu seorang pahlawan, seorang orang yang hebat di medan perang. Bila dia meninggal dunia, dia mati, bila dia syahid di akhirat, atau bukan syahid di dunia dalam peperangan, maka semua orang kata, wah, hebat orang ni, dia berani. Tapi Allah Ta'ala sayang ke dia, dia meninggal dunia, kan? Kita pun rasa, oh, ni husnul khatimah, ni di situ. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan kepada Muhammad, tidak, orang ni dia kata mati dengan ada niat yang lain ketika dia di medan perang. Dia bukan niat lillahi ta'ala, nampak? Niat dia rupanya untuk dikenali orang, sebagai orang yang glamour, yang berjaya, dalam apa yang cita-cita yang dia nak. Okey, dari sini nak bagi tahu bahawanya ada orang yang nampak zahir ni syahid, tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita berwaspadalah. Sebab itulah kita bimbang. Ada satu ulama kata, untunglah tuba man matat zunubahu. Bergembiralah orang yang bila dia mati, dosa mati bersamanya. Maknanya tak bergerak dah dosa dia. Tak. Tapi hati-hati dengan orang yang mati, dosanya masih lagi berjalan, jalan. Contoh yang bawanya, contohnya kita ada Facebook. Facebook kita zaman dulu mungkin tidak bertudung, kita pun tak ubah dia. Kita dah mati, kita pun tak tahu nak ubah macam mana tak. Masa tu susah nak ubah akaun Facebook ni, tuan, rupanya. Dari Indonesia tu ada satu badan yang, ataupun NGO yang bantu
orang-orang yang berhijrah ni, bila dia berhijrah, dalam Facebook tu banyak gambar-gambar yang tidak bertudung kan, tahu tak? Maka dia tolong tutup akaun tu, cuba usaha kan. Mungkin dia call dengan pengurus apa ni, Google kan. Ataupun tu. Itu satu Yang keduanya, orang yang pernah buat dosa. Dia pernah buat dosa, contohnya dia buat benda-benda yang tak baik. Contohnya fotografi lucah dia men-sharekan link-link lucah contohnya. Dia men-sharekan benda-benda yang tak baik ni. Jadi income pula dia bila dia dah meninggal dunia tu benda tu kadang-kadang dia perpanjangan kan. Orang share. Asal pada kita. Dia bila tu berlakunya dosa lagi. Ni wa na'udzubillah. Memang kita tak lepas tu maknanya kalau bukan kerana Allah, memang kita tak akan lepas daripada sifat tu, sifat yang tak baik tu, yang rasa hebat tu. Jadi mudah-mudahan kita faham konsep tu. Kita ingat apa saja yang datang baik ni Allah Ta'ala. Baik tak baik tu Allah Ta'ala. Maksudlah hujan ni kan. Kawan-kawan kita mana di banjir di Kedah pun ni kan. Di Kedah, di Melaka tempat lain saya tak dengar lagi lah. Mungkin ada di Johor Jadi kejadian itu semuanya adalah ujian. Memang kita sedih dua kali kena Kedah contohnya kan, kepala air contohnya. Tapi di sana ada kebaikan-kebaikan yang kita tak nampak lagi Cuma hari ni pun dah nampak sikit-sikit kan. Mana kita dah boleh makan-makan di luar. Kita boleh dah nak keluar mana-mana Anak 7 tahun pun dah boleh solat Jumaat kan di masjid. Cuma jangan main lah mana kan. Kena kawal lah anak-anak yang bawa masjid ni, kena kawal. Baik. Okey, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat ni, Matan Zubat, berkata kullu ma amarahu yurtaqab wa ma naha fi'lahu yujtanab. Sedap baik syair. Setiap apa yang disuruhnya dikerjakannya, dan setiap yang ditegah melakukannya dijauhi. Betul kulli amrin yaktasab. Setiap apa yang disuruhnya dikerjakan. Bila disuruh kita buat. Dan bila dia melarang kita pun berhenti taklah jauh. Itu cinta Rasulullah tu kan. Mana apa saja bergerak kan. Cuma dalam sunnah tu kita kena ingat ada sunnah yang kita tak payah ikut, tak apa lah. Tak ikut tak dosa. Ada sunnah yang digalakkan ikut. Ikut. Contohnya sunnah solat Jumaat kan. Solat Jumaat ni bukanlah kata wajib, tidak tapi sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kepada Allah Taala, kita boleh dapat hidayah kan, hadir semayang mendermakan Allah. Kita seronok melakukan demikian Okey, kemudian dia kata setiap yang tegah hendaklah dijauhi jauh. Apa yang tak tegah kita kena jauhi, apa yang tak suruh kita buat. Apa yang disuruh kita cuba buat yang terbaik, apa yang tegah kita cuba tinggal yang terbaik. Maka hendaklah orang yang berhikmat tinggi menuntut kepada Allah dengan segera mengerjakan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap tegahannya. Ada orang yang ada akhlak yang baik ini, dia hendaklah, dia kata, menjauhi, membuat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Dan hendaklah sentiasa mengerjakan yang demikian itu menuntut keredaan. Kenapa kita buat tu? Nak cari redha kan. Tadi yang saya rasa tu maknanya apa je kita buat alhamdulillah, tapi hendaklah kita ingat ini Allah Taala bagi peluang kita. Ini Allah Taala yang bagi, yang tolong kita. Kan? Silentkan usaha kita, senyap usaha kita, kita kembangkan. Haza min fadli rabbi. Ini hasil daripada Allah Taala, kurniakan pada aku. Kurniakan pada aku. Okey. Hendaklah sentiasa mengerjakan demikian itu, iaitu menuntut kepada Allah dengan melakukan apa yang disuruh Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Taala, sehingga dikasihi Allah dan menjadi seperti katanya, fasara mahbuban li khalqil bashar, lahu bihi sam'un wa batshun wa basrun. Maka jadilah ia kasih pada pencipta manusia. Jadi kasih. Bahwa sara mahbub Tuhan li khalqin bashar. Maknanya kita jadilah kasih Allah Taala bagi pencipta manusia, dan apabila
dia kasih pada niscaya dia akan pendengarnya dan mendengarnya, tepisan yang ia tepis dengannya dan penglihatan yang ia tidak lihat dengannya. Ya, itu maksud dia. Lais fasara mahbuban li khalqil bashar, maka dia jadi orang yang dicintai bagi keseluruhan makhluk. Lahu bihi sam'un, baginya kita mendengar, wa batshun, melihat, mendengar. Okey, sam'un batshun, mendengar dengan baik dalam mana kan, wal basar, dan melihat. Itu maksud dia. Itu yang dikatakan yang kha tu ya. Okey, maksud dia. Baik. Allah Taala berfirman, dia kata wala yazalu abdi yang yataqarribu ila bil nawafil hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati batj biha wa rajulun allati yamshi biha wal qalbahu alladhi yudmiru bihi. Kan? Okey, maksud dia gini. Hamba-Ku sentiasa mendampingiku dengan mengerjakan segala sunat. Semua sunat itulah. Sunat ni tindakan kita buat dulu kita ingat lagi zaman-zaman kecil tu. Kalau sunat je Ustaz kata, sunat je. Kalau tak buat pun tak apa. Itu dulu kan, kepahaman dulu. Tapi rupanya bukan macam tu Mana sunat ni kita kena berusaha buat. Sebab yang sunat je lah kita nak bantu orang kan. Jadi yang khusus tu more pada Allah Ta'ala lah kan, yang khusus, yang sunat tu. Yang sunat, idea kan, idea nak belanja ke orang makan, idea nak tolong orang. Idea tu idea tu Tuhan yang bagi Bila kita buat yang sunat ni, sampai Allah Ta'ala kasih pada kita. Tu dikasih, sayang. Biasalah kan, maknanya kalau kita buat benda-benda yang terbaik ni kan, maka Allah Ta'ala kasih pada kita lah. Itu strategi lah. Aku adalah pendengarannya. Bila Allah Ta'ala kasih pada kita, aku adalah pendengarannya. Maknanya Allah Ta'ala akan dengarkan dia dengan pendengaran yang baik-baik je. Segala anggotanya dan panca inderanya, dan tidak mendengar melainkan bagi Allah, tidak melihat melainkan baginya, tidak menepis melainkan kerananya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang maksud, barang siapa kasih kerana Allah, memberi kerana Allah dan menegahkan Allah, maka sungguhnya sempurnalah iman. Kana lillahi waliyan in talab a'tahu summa zada dahu mimma ahabba. Okey, di sini makna jelas bahawa ada di kalangan kita ni Allah Ta'ala sayang macam dia kan, kasih macam dia. Dan bila Allah Ta'ala kasih pada seorang tu, Allah Ta'ala akan memberi dia apa yang dia nak, memberi kerana Allah dan menegahkan Allah, maka sesungguhnya sempurna imannya kan. Apa yang dia tegur tu kan Allah, apa dia buat kan Allah lah maksudnya kan. Supaya maknanya Allah Ta'ala jaga dia. Dan dia ingat macam dapat kuih daripada jiran petang-petang kan contohnya. Maknanya segi akidah kita tu, kita nampak memanglah terima kasihlah pada dia kan. Sebab Allah Ta'ala kata siapa yang tidak pandai berterima pada manusia, maka dia tak pandai berterima pada Allah. Tu hadis. Tapi yang kali ni maknanya kita nampak kasih Allah Ta'ala tu kan, hasil pada jiran bagi tu, terima kasih. Tapi yang paling afdalnya kita bersyukur pada Allah kan. Bersyukur pada Allah. Dengan kesyukuran itulah kita menjadi hamba yang semakin baik, insya-Allah, biiznillah. Itu dia. Okey. Wa kadzalika lillahi waliyan in talab. Maka dengan demikianlah dia kata Allah lah sebagai wali in talab. Afahu summa zdadu mimma uhib. Maka menjadilah ia awal wali Allah itu orang yang arif billah jika dia menuntut. Allah ni pun dia, kalau dia menuntut, dia belajar, dia akan kenal Allah Ta'ala. Okey. Intalaq wa afahu summa zadahu mimma ahab.
dan memberi kemuliaan dan dan memberinya kemuliaan ditambahkannya lebih daripada yang ia minta. Ya, diberi. Kita minta banyak ni tapi diberi banyak lagi. Itu penting tu. Itu penting kita amalkan ayat-ayat ni yang menyatakan ni wa kana lillahi waliyan in talabu a'tahi in talabu a'tahu summa zadahu mimma ahab. Okey, maka menjadi Allah, maka ia wali Allah, itu orang yang bila jika menuntut dan beri kemudian ditambahkannya lebih daripada yang ia minta. Kita minta Allah Taala dapat kita penting kita ikut apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan. Kenapa? Lillahi taala. Jangan ada niat lain pula. Kan ada niat nak dapat ilmu kebal contohnya kan, beramal dengan sekian-sekian ayat. Kalau nak kebal, setiap hari 3000 selawat. Allah subhanahu. Jadi itu dah tersasarlah daripada selawat yang disuruh selawat tu, iaitu semata-mata mencari redha Allah. Bukan ada perkara yang bercorak tadilah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah sampai pukul 9.52 tengok dalam saya. Okey, saya bercadang untuk kita rehat sekejap boleh. Kita rehat sekejap. Dan insya-Allah lah kita sambung lagi pukul 10. Boleh pukul 10. Okey, baik. Kita berhenti rehat sekejap. Bagi ruang pada kawan-kawan yang belum lagi sembahyang duha. Untuk dia sembahyang duha, insya-Allah lah kita masuk secepat mungkin kalau secepat awal kita masuk lebih kurang 7 minit lagi pukul 10. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pukul 10 tepat biiznillah. Okey, baik.
Okey, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, kita kembali bersiaran. Insya-Allah. Okey, baik jadi sebelum kita teruskan kita punya topik ni, iaitu kita dah masuk pada wali pula insya-Allah wali. Kita dah bincang pada kana walillahi waliyan in talaba. Okey, baik. Okey, sebelum tu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan kata-kata hikmah yang seterusnya iaitu apa dia tadi? Tadi dah bincang yang Hasan Basri kan. Kali ini kita akan bincang sebelum tu saya bagi kan ada. Okey, Rabi' Ibn Anas berkata InsyaAllah saya nak share sikit kata-kata tu kat sini. Okey, ni dah bincang. Kat bawah ni dalam grup Tengok kata-kata Ar-Rabi' bin Ibn Anas dan kitab Madarij As-Salikin jilid 2. Muka surat 163. Okey, saya share dalam Facebook ni. Di ruangan chatting Sekejap Ustaz Aziz. Ustaz Aziz komen apa tu. Okey, sekejap. Ramai yang menjerit saja. Yang menjerit nak pergi. Untuk belajar ramai yang berasal tak ada masa belajar tu lah. Dia kasih sayang Allah bila Allah Ta'ala kasih pada kita ni, kita ada masa. Masa memang jadi topik semua masa sibuk. Tak ada masa tak ada masa ustaz dia buat sebenarnya masa tu ada je tapi kadang kita masa tu Allah Ta'ala punya makhluk. Masa ni makhluk. Baik, okey, kita tengok okey, kita tengok yang mula tu kembali pada atas tu. Okey, sebab tu saya nak share kata-kata hikmah tadi kan. Kata-kata hikmah. Baik, Ustaz Aziz. Ustaz. Tuan-tuan tunggu dulu. Ya, putus ke? Dah. Macam mana nak link ke FB Tafakur? Oh, ya. Ni Google Meet. Keluar ke FB Tafakur. Oh, saya FB ya, FB. FB saja saya. FB. FB kan? Macam kalau macam anak kat apa sebelah lah. Nak link ke FB Tafakur je Okey, nanti anda buat. FB Tafakur. Nanti anda bagi boleh lepas 10.30 rehat kan? Anda bagi cara dia. Boleh? 10.30. Nanti ke sebelah kan Ustaz? Ke sebelah kan? Ke sebelah. Boleh InsyaAllah. Okey. Boleh anda bagi Okey, insyaAllah. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan-Guru. Assalamualaikum. Ustaz Aziz. Okey, baik kita tengok balik tadi. Okey, kata-kata hikmah tadi kita tengok apa ni. Okey, alamatul hubbi. Okey, qala Rabi' bin Anas. Qala Rabi' bin Anas rahimallahu taala alamatu hubbillah kasratu zikrih. Fa innaka la tuhibbu asya'an illa aksarta min zikrih. Baik, Ar-Rabi' kata Ibn Anas berkata tanda kasih sayang Allah pada hamba-Nya ialah dia sentiasa berzikir kepada Allah. Hal itu kerana kamu tak akan menyukai sesuatu melainkan kamu sentiasa menyebut dia. Jadi gini, bila kita boleh buat sesuatu seperti mana kita ingat Allah kan. Bila kita ingat Allah, sebenarnya kita boleh ingat dia tu atas kasih sayang dia. Dia yang bagi kita ingat. Dia yang mudah kita ingat kan. Jadi antara tanda kasih Allah Ta'ala tu kita banyak sebut dia kan. Sepertinya kita berzikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, apa sajalah kan yang ada relation dengan Allah Ta'ala tu, zikir tu, maka itu tanda Allah Ta'ala mencintai kita. Jadi sekiranya kita kurang dapat berzikir, tadi macam Ustaz kata masa tak ada. Oh, tak ada masa berzikir. Itu maknanya bukan maknanya tak ada masa. Tapi kita tu tidak dikasihi oleh Allah Ta'ala sepenuhnya lah Jadi menyebabkan kita lalai Jadi kalau orang yang Allah Ta'ala bantu dia tu kan, dia takkan lalai Lepas itulah kita minta doa yang Muaz bin Jabal
dinasihatkan oleh Nabi itu, Allahumma a'inna dzikrika, Allahumma a'inna dzikrika, ya Allah bantu kami untuk ingatmu. Itu penting sangat. Jadi bila Allah Ta'ala sayang pada kita, dia akan bantu kita. Baik. Okey, kita masuk pada topik yang seterusnya, iaitu wali. Wali. Okey, atas tu ada ayat atas tu, dalam buku tu ada ayat atas tu. Wa kana lillahi waliyan in talab. Maka menjadilah ia wali Allah, iaitu orang-orang yang arif billah jika ia menuntut. In talab. Bila Allah Ta'ala nak dia, maka jadilah dia wali-wali Allah. A'tahu summa zadahu mim ahab. Dia memberinya wali tadi diberinya, ditambahkannya lebih daripada ia minta. Dia minta banyak tu je, tapi dia bagi lebih. Dalam bagi lebih apa daripada dia nak. Terutama ilmu lah. Ilmu agama. Allahumma faqihna fid din. Kita minta ya Allah faqih. Jadi orang yang bijak, orang yang pandai mengetahui. Allah Ta'ala bagi lebih lagi daripada itu. Baik. Okey, tengok seterusnya wali. Wali itu ialah seorang yang arif dengan Allah Ta'ala. Wali itu dia kata, wali ni orang yang kenal Allah. Yang arif kenal, tahu dengan Allah Ta'ala. Tahu dengan Allah Ta'ala dan dengan sifatnya. Serta kekal mengamalkan ketaatan dan menjauhi maksiat. Kena Allah dan sifatnya, kan? Asma'ul sifat, kan? Kena Allah dan sifat Allah. Serta kekal mengamalkan ketaatan. Nampak? Istiqamah dalam mentaati Allah. Tak boleh wali Allah dia kabut, dia tak semayang, dia wali Allah. Maknanya tak semayang tapi kata-kata wali Allah, itu tak kena lah, kan? Tak pun nak kena lah, kan? Maknanya daripada konsep fiqhnya, kan? Baik. Kekal mengamalkan ketaatan dan menjauhi maksiat. Nampak? Kalau ditipu oleh setan kata, awak ni dah wali Allah. Yang pertama, kamu dah wali Allah. Tingkatan kamu, makam kamu tinggi. Dan kamu ni kalau buat maksiat, tidak ada dosa dah. Kan? Kamu dah maksum. Itu pun jadi pelik juga, kan? Nabi pun maknanya, walaupun dia maksum, Nabi tak buat maksiat, kan? Baik. Dan Nabi merupakan hamba Allah Ta'ala yang taat, kan? Contohnya dikhabarkan ni, diceritakan, diriwayatkan Nabi bengkak-bengkak kaki solat malam, tuan-tuan, Nabi sampai Aisyah tengok pecah-pecah kaki Nabi, tak? Nabi Aisyah kata, ya Allah, sampai pecah kaki, lebih kurang gitulah maknanya, kan? Kenapa Rasulullah maknanya, kan? Rasulullah kata, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Nampak, jadi kalau kita fikirkan, tuan, syukur ni besar, tuan. Syukur ni maknanya meresap di hati lah. Yang saya pernah share saya sebelum ni tentang kalimat Alhamdulillah, kan? Rupanya kalimat Alhamdulillah ni benda yang kena sebut sebenarnya. Alhamdulillah ni benda yang kita seorang pelajar kena sebut. Dia Bismillah, Alhamdulillah tu dua perkara tak boleh tinggal tu. Bismillah, Alhamdulillah, dua perkara. Dan bila kita sebut, tuan-tuan, kita sebut bukan dengan sebut gitu je, kan? Bismillah gitu je. Tapi dia sebut dengan penghayatan. Bismillah dengan nama Allah, kan? Bismillah aku mulakan kelas hari ni, kan? Sebab apa saja yang tak dimulakan dengan Bismillah, kullu amalin zibalin, kan? Semua perkara yang tak dimulakan Bismillah, maka dia abtar, dia terputus, ataupun dia sia-sia, kan? Macam kalau makan tak baca Bismillah tu, makan dengan setan, kan? Maknanya semua baca semula Bismillah awalhu akhiruhu. Ataupun dia terlupa Alhamdulillah, Alhamdulillah kita juga, pun terputus juga. Jadi Alhamdulillah ni, bila kita sebut tu bukan sekadar di mulut, tapi dihayati, kan? Dihayati. Ya Allah, syukur ni. Saya buat kisah, tuan-tuan. Contohnya kalau kita, ada ulama sebut ni, orang kata ulama tak, sekiranya kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kan? Rezeki yang banyak. Rezeki apa banyak, tuan? Rezeki rumah, anak-anak, kereta, motor, cucu, pekerjaan, kan? Kawan-kawan. Nak ni kawan kata fakir ni rezeki ni, kan? Lepas tu kita terfikir tak? Kita duduk menajat, kan, seorang-seorang diri, kita terfikir, ya Allah, banyak aku ni sebenarnya rezeki aku ni. Cucu ada, sekarang ni dah tak rentas, dah boleh rentas dah, kan? Boleh datang tengok ziarah.
ada kereta, ada rumah kan. Maknanya, ada kawan-kawan jiran-jiran yang baik kan. Rakan kelas yang tafakur, yang comel-comel, indah-indah kan. Maknanya ada pekerjaan, ada pencen kan. Ada pencen. Ya Allah, banyaknya rezeki ya, maknanya. Jadi sebut, Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, segala pujian padamu Ya Allah, segala kepunyaan ni Allah-Mu ya, Engkau yang punya ya Allah. Aku syukur sangat gitu maksudnya. Jadi lepas tu kata ulama, sebenarnya pemberian ucapan Alhamdulillah tu, itulah yang paling besar sekali. Dibandingkan dengan yang banyak tu kita rasa tu kan. Sebab tu sikit nampak kan. Jadi cuba bayangkan kalau orang yang tak bersyukur kan, orang tak sebut Alhamdulillah, dia ada kereta, ada rumah, kan, dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Automatik dia akan rasa tidak tenang. Itulah kata apa? Senang tapi tidak tenang. Jadi tak tenang, tak senang jugalah kan. Bila tak tenang tu. Nampak pentingnya kita menghayati Alhamdulillah, yang itu diajar oleh ulama bila kita mulakan kelas, habiskan kelas kan. Syukurlah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, cuma baru ni ada orang kisah kata, ingatkan anak balik rumah ustaz kata, bila dah boleh rentas negeri ni, tapi dia pergi melancong pula. Itulah nakal-nakal anak-anak Jadi mudah-mudahan lah. Okey, tapi ziarah orang tua lah yang terbaik dulu Melancong pun jangan lupa ziarah dulu ibu bapa kita di kampung. At least pun telefon lah dia Okey, baik terusnya bertaubat. Berarti tidak mengerjakan maksiat tanpa bertaubat. Berarti tidak mengerjakan maksiat tanpa bertaubat. Kita buat maksiat, kita bertaubat dan segera bertaubat. Dan bukan maksud tidak maksiat sama sekali, kerana dia bukan maksum. Ingat, wali bukan maksum. Serta tidak tenggelam dalam kelazatan dan syahwat yang mubah. Tiada keistimewaan menghalangnya bila dia kuat bertujuan untuk beribadat. Itu wali tak ada. Ia dinamakan wali kerana Allah Ta'ala memerintahkannya dalam pekerjaannya. Dia bukan wali, maknanya pembantu Allah, menolong Allah ni. Dia kerana Allah Ta'ala memerintahkannya, menyuruhnya dan dia bekerja, membuat pekerjaannya. Ia tidak menyerah pada dirinya dan tidak pada orang lain sejenak pun. Dia tak rasa diri dia. Sentiasa Allah Ta'ala yang dia rasa apa yang dia buat itu kerana Allah. Bukan diri dia, bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Wali-wali Allah. Kerana ia diperintah beribadat pada Allah secara berterusan tanpa diselangi buatan maksiat. Jadi wali Allah ni pun beribadat. Bukanlah lepak, tak ada. Wali Allah ni banyak ibadat daripada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa rukun menjadikan seorang itu wali ialah 4. Wali maknanya penolong, bantu Allah. Yang dekat Allah Ta'ala ni ada 4 rukun ni. Pertama sekali, rukun ni benda yang penting. Kalau tak ada rukun, tak jadilah wali tu. Melazimkan diri dengan khalwat dan uzlah, iaitu mengasingkan diri daripada sekalian makhluk. Lazim, biasa dia berkhalwah, duduk dan berzikir, tenang. Dia tak terpalit dengan kesibukan duniawi lah, wali ataupun dia beruzlah. Uzlah tu lah kan. Kadang-kadang tengok kawan-kawan kita tabligh kan, dia ajak keluar 40 hari, 3 hari kan, setahun, 6 bulan. Itu semua uzlah tu kan. Bila dia keluar seorang-seorang tu, dia akan fikir, oh ya Allah, nikmat Allah, mata Tuhan bagi, telinga. Kita tak boleh fikir dalam keadaan sekarang tu dalam keadaan kita bekerja di dunia ni. Kita susah nak fikir benda tu. Bila kita beruzlah, kita keluar tu kan, contohnya kan, kita ada spare masa kan, kita duduk sebentar, kita fikir akhirat kan. Macam Nabi lah. Nabi kan bertahanus. Nabi bertahanus, berkhalwah di Gua Hira kan. Berapa lama Nabi bertahanus? Nabi fikir kan. Sampai tahap tu dia fikir lah. 40 tahun kan. Kita ni kena fikir gitu lah. Ada masa kita kena fikir. Kalau ikut dunia memang Allah Akbar, sibuknya. Yang kedua, berjaga malam dengan menjaga ibadat. Nampak? Rukun bagi wali ni berjaga malam dengan mengerjakan ibadat. Bukan berjaga malam buat air, berjaga malam tengok TV, tengok bola, berjaga malam juga. Dia beribadat.
Yang ketiga, berlapar, iaitu puasa pada siang hari. Siang dia puasa, malam ibadat. Kan. Yang keempat, diam tidak berkata-kata melainkan kerana darurat atau sangat perlu, atau kata-kata yang ada kebajikan seperti zikir. Dia takkan bercakap melainkan benda yang penting saja, yang perlu saja. Seperti berzikir, tasbih, amal bil ma'ruf. Tapi dia nampak orang buat maksiat, dia akan tegah. Dia suruh buat kebaikan, dan dengan segala syarat. Itu empat tu. Empat perkara ni buat. Tapi kita jangan rasa kita wali pula lah. Ustaz, saya ni macam wali dah ni. Saya buat dah perkara ni. Saya dah berkhalwat, saya dah berjaga malam, saya puasa lah. Puasa hari putih, hari hitam ni kan, contohnya Senin Khamis. Lepas tu saya ni memang tak ada kat apa-apa. Saya senyap, saya zikir. Jangan rasa kita wali pula kan. Ini ciri wali. Yang tak dapat tahu. Kalau orang dakwa dia wali, tengok dah empat perkara ni ada tak pada dia. Kalau dia mendakwa kan, biasa dakwa dia tak dakwa dia wali kan, biasanya. Baik, sesungguhnya orang yang pendek himmahnya atau bercerita pendek itu tidak menghiraukan semua nafsunya mengarah kepada kebinasaan dan kejahatan. Orang yang pendek himmahnya, maknanya orang yang tidak ada jangka masa panjang persediaan dia nak ke syurga tu kan. Dia tak risau pun, nafsu dia. Sampai nafsu dia dah mengarah kejahatan pun dia tak risau. Dia dah lama tak ke surau ni, biasa je. Lama dah tak derma ni, biasa je. Lama dah tak sembahyang duha ni, sembahyang tahajud ni, tak ada bendanya. Apa ni? Itu bahaya. Itu orang pendek himmahnya kan. Yalah. Mudah-mudahan taklah buka dia kembali kepada jalan, insya-Allah. Ia merupakan jahil yang bersusun atau jahil murakkab, seperti orang-orang jahil yang bersifat dengan sifat-sifat zamimah, iaitu keji. Itu dah makan orang jahil. Mana orang yang jahil ni bukan dia bodoh, tidak. Jahil ni dia tak tahu agama. Dia tak tahu ilmu agama. Lepas tu dia bersifat dengan sifat yang keji. Sifat dia pula adalah tak buat agama, tak baik, tak buat apa yang Tuhan suruh. Lepas tu terlibat dengan dosa pula kan. Yang benda-benda yang zamimah. Itu dia. Itu dia wali lah, sedikit penjelasan tentang wali. Waalaikumsalam. Altamis Furqan, apa khabar? Altamis Furqan. Jadi kesian Lobai Aziz, orang bandar putra sama jenis, kuat menjerit ya. Cool je sama-sama. Beres. Okey, baik. Okey, sekali lagi, last sekali kita campur pada jahil lah. Okey, jahil. Tengok dalam bab jahil ni. Jahil itu ialah suatu penyakit bagi diri. Jahil kan. Jahil murakkab tadi sebut. Mula-mula kurang mengambil tahu tentang amalan-amalan agama, kemudian berani menjatuhkan diri pada jurang kebinasaan. Mana orang maksiat ni biasanya mula tak tahu agama. Lepas tu berani pula kan. Yang saya pernah share baru ni kan, ada seorang remaja SPM maksudnya, tengah ambil SPM. Yang mana dia mengoyak Quran maksudnya. Dia koyak Quran ke apa, dia sampai menghina agama lah mana. Kenapa dia tension kehidupan dia kan? Ada seorang ustaz tu, dia share dalam radio, ada pelajar yang nak bunuh diri pun sebab tu lah, sebab pras kerana Pak Uwa telah lari. Nampak? Kita rasa ya Allah, tak kahwin pun lagi kan. Dia rasa Pak Uwa ni rasa hebat sangat lah mana. Sampai Pak Uwa cari lain pun dia dah nak bunuh diri lah. Betapa rapuhnya akidah akidah. Kenapa? Sebab jahil. Mula-mula kurang mengambil tahu tentang amalan-amalan agama, tak tahu. Sekejap bateri dah nak habis. Okey, alhamdulillah. Bateri nak habis lah. Okey, mula-mula tak tahu agama kan. Tak pandai mengaji, tak pandai semayang, contohnya tak. Yang mana wajib tu penting. Amalan agama tak tahu, kemudian berani menjatuhkan diri ke jurang kebinasaan. Kemudian kurang rasa malu. Kurang rasa malu. Kemudian bercita untuk memperoleh kemenangan. Di akhirat. Itulah keadaan orang yang ditunggangi nafsu, imaratul bisu',
nafsu yang menyuruh dengan kejahatan. Mana awak tak ada amalan soleh pun, tiba-tiba rasa nak berjaya di akhirat, kan? Bercita-cita, itu yang maknanya kita rasa tak apa, walaupun tak ada amal soleh ke syurga juga. Itu pun bahaya juga, tipuan-tipuan setan. Imarat besok ditunggangi nafsu, kan? Jadi penting kita belajar agama, alhamdulillah tuan-tuan ni. Cuma kita pastikanlah macam kita di Tafaqquh Fiddin ni, sahabat-sahabat semua, peserta semua, pelajar-pelajar semua, kita kena pastikan keluarga dulu. Bagi saya keluarga kita lah. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, pastikan mereka ni dengan agama. Anak-anak kita, cucu tu benda yang dititik beratkan lah, kan? Semayang apa semua. Cuba cek semayang. Kalau balik-balik cuti ni, ajak semayang berjemaah ramai-ramai, kan? Baca-baca Yasin. Itu supaya kita nampak bahawa dunia ni bukan keutamaan yang boleh melebihi akhirat, tidak. Bahkan akhirat terlebih. Baik, setelah mengetahui tentang keadaan himmah yang tinggi dan yang rendah, serta anda tahu bahawa Allah Ta'ala mengawasi segala al-ehwal anda yang merupakan percakapan, kan? Anda tahu dah percakapan, perbuatan, segala yang tersimpan dalam hati yang Allah Ta'ala tahu, serta membalas segala amalan anda itu dengan pahala atau seksa, maka hendaklah anda perhatikan mana yang sesuai untuk diri, sama ada anda redai bagi diri anda perkara-perkara yang baik yang memastikan anda memperoleh nikmat syurga yang berkekalan, atau perkara-perkara yang buruk yang melayakkan anda menerima seksaan yang berat. Dah tahu semua-semua ni peringkat awal tadi, kan? Syurga, neraka apa semua tu. Mana nak pilih? Nak buat apa yang kita redha, apa yang Ta'ala nak bagi pada kita, ataupun kita pilih jalan yang Tuhan murka, atau anda pilih keredaan atau kemurkaan, redha ke nak murka, atau anda pilih jalan yang menghampirkan diri pada Allah dan syurga, atau jalan yang menjauhkan diri pada Allah dan syurga. Kita nak pilih jalan yang kita dekat dengan Tuhan ke kita jauh, kan? Dalam isu COVID hari ni, kan, maknanya, kan, alhamdulillah lah, walaupun SOP dah dah fasa 4 ni, banyak kelonggaran tu. Tapi ingat, kesan daripada COVID tu, kita nak dekat dengan Tuhan ke nak mungkin jauh dengan Tuhan? Adakah bila fasa 4 ni kita dah kembali macam biasa juga? Dulu orang azan kita pergi masjid surau. Tak. Sekarang ni orang azan kita makan-makan di kedai lagi sebab dah boleh makan. Adakah itu? Ni, kan? Kalau itu kita rugilah, ya? Jadi kita boleh pilih, kan? Jadi jangan sampai alpa, ya? Alpa. Okey, baik, jalan nak dekat dengan Tuhan ke jalan nak jauh? Janganlah takut was-was syaitan yang menyebabkan anda meninggalkan apa yang disuruh kerana tidak minat menolak was-was syaitan terhadap kita seumpamanya. Janganlah takut was-was syaitan tu menyebabkan kita tinggal apa yang disuruh, Allah Ta'ala, kerana tidak berminat menolak was-was syaitan. Jadi jangan tinggal menolak was-was syaitan, walaupun dia benda yang susah, yang sukar, tapi kita kena buat. Sebab itu yang Allah redha, kan? Yang sebab kadang-kadang syaitan ni mewas-waskan kita, kan? Tak payahlah cara. Awak ada rumah sudah, tak payahlah pergi surau masjid tu. Bahaya tu, risiko tu. COVID tu, walaupun dah cocok sama dah 2 dos apa. Setengah orang terkemuka telah beristihad dan mengatakan bahawa mereka solat 2 rakaat tanpa was-was syaitan dan bersihkan nafsu tentang hal-hal keduniaan, menyebabkan mereka menjadi lemah kerana lintasan hati untuk mengerjakan al-ma'murat atau yang disuruh itu datang daripada Tuhan Ar-Rahman yang telah beri rahmat padamu dengannya, sehingga terlintas di hati untuk melaksanakannya. Ingat, sebenarnya amalan soleh yang kita dah terfikir nak buat tu, yang kita rancang tu, kan, sebenarnya Allah Ta'ala lah yang mengizinkan. Termasuklah kita semayang tanpa was-was, kan, itu pun Allah Ta'ala mengizinkan. Tengok ni, untuk lakukan. Oleh itu, oleh kerana lintasan hati itu adalah suatu yang harus pada syarak, seperti makan dan tidur,
maka hendaklah anda memberi niat yang baik seperti ketika mau tidur, supaya anda terjaga malam itu untuk ibadat. Maknanya kalau nak tidur, kata niatkanlah tidur tu kerana Allah, dan niat aku tidur tu malam nak ibadat. Aku tidur tu malam nanti nak ada bahagian sembahyang tahajud. Tu adab tidur. Adab tidur dalam Islam ni banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita tahu tu je sikit-sikit je. Sebenarnya adab tidur juga kita berniat untuk bangun awal. Dan menyebabkan kita boleh sembahyang tahajud dan sembahyang yang lain-lain lah. Jadi kena ada niat yang baik. Seperti dia kata, mau tidur supaya anda terjaga malam untuk beribadat, atau terjaga untuk mendirikan solat subuh pada awal waktunya. At least subuh lah maknanya. Dapat pergi sembahyang jemaah pun dah okey sebenarnya. Tidur, ya Allah, ya Allah, dapatlah bangunkan subuh kan. Dah tahu tak bangun-bangun tuan-tuan kan. Ini supaya anda kuat melakukan amal ketaatan. Itu tip dia. Dia kata ada niat tu, pasang niat tu, kita akan kuat kan. Biasanya orang pasang niat ni dia akan bangun lah biasanya. Dia akan mudah bangun banding yang tak pasang niat tu. Ikutlah dia kata. Kalau bangun awal pergi surau, kalau tak sembahyang di rumah. Itu tak jadi. Itu tidak menjadi jadi kena pesan kan. Sebelum tidur anak tu kan, cucu-cucu sebelum tidur tu kan, peluk cium, maknanya ingatkanlah kan. Esok ambil wuduk, sebelum tidur ambil wuduk, esok sembahyang subuh berjemaah Baik. Jika anda takut berlaku pada diri anda sifat yang ditegah di sebalik melakukan ketaatan yang diperintahkan, umpamanya seperti ujub. Kita takut kan ada ujub pula ustaz, ada riak, maka tidak mengapa ia berlaku asalkan tiada niat sengaja melakukannya. Kita tak niat untuk ujub tiba-tiba kita buat, terada niat tu. Tak apa, kita buatlah buat lagi. Maknanya teruskan, janganlah kita lemah sebab kita tak ada niat pun. Kita tak berniat. Berbeza jika anda berniat melakukan demikian, yang mana anda pasti berdosa dan segeralah mohon ampun. Dan niat dan nak takabur, nak riak, dan niat dan nak unjuk diri tu kan, aku ni bagus juga setakat ni aku tak pernah tinggal lagi sembahyang duha ni, dah puluh-puluh tahun dah beramal soleh ni. Nampak? Itu dah ada niat kan. Kita buat dulu maknanya. Kalau tak berniat, alhamdulillah, insya-Allah lah tak berdosa. Dan tapi jangan layan lah kan. Bila tak berniat pun ustaz, tiba-tiba rasa macam seronok je, cepat-cepat kita istighfar jangan layan perasaan seronok. Baik beza orang yang ada niat, maka dia pasti berdosa, maka segeralah minta ampun tapi kalau dosa pun minta ampun cepat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Baik. Fudail telah berkata, meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak, dan beramal kerana manusia itulah syirik. Fudail bin Iyad ni, Qadhi Iyad ni, dia kata meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Kenapa tak pergi surau masjid? Sekarang berkira riak pula. Maknanya kan riak pula. Itu riak lah kan. Sebab meninggalkan amalan pun riak. Dan beramal kerana manusia itu syirik pula kan. Sekian pada ustaz hari ni ada ceramah ustaz sekian apa tak pergi kan. Pergi lah kan. Pergi kerana ustaz, bukan kerana Allah kerana segan. Itu pun tidak kena juga Okey, wallahu alam. Jadi kita berhenti sini dulu insya-Allah. Tanda sikit aja Jamilah Sekarang saya lupa. Ikhlas itu masuk kemudian. Jadi kita berhenti sini dulu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, biiznillah dapat juga kita menghabiskan masa pada pagi ini. Kita bersiaran FB Yayasan Pahang. InsyaAllah lepas ni Ustaz Aziz akan menggantikan Ustaz Uwais Al-Qarni kerana ada hal-hal yang tertentu. Saya akan bantu Ustaz Aziz lepas ni cara-cara dia untuk masuk dalam Facebook ni. Sama-sama lah tuan-tuan di Facebook Yayasan Pahang. Sebagaimana yang pihak Yayasan Pahang ada maklumkan saya untuk mempromosikan Facebook Yayasan Pahang ni ke arah program-program bentuk Islamik, program-program ke arah tafakuh fiddin Jadi mudah-mudahan kita bantu dia dengan niat yang baik Jadi Facebook Yayasan Pahang ni Facebook yang diredai, diberkati oleh Allah SWT. Sekarang itu dulu, aku lupa lihaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong doakan anak lelaki dapat kerja yang baik. Alhamdulillah, insya-Allah saya doakan untuk Puan Subaidah Rahim dapat kerja yang baik. InsyaAllah jaga semayang saudara. Minta anak jaga semayang elok-elok kan, berdoa semayang jemaah. InsyaAllah jaga solat, Allah jaga dia. Allah jaga dia, Allah bagi rezeki lebih pada dia insyaAllah. Baik, Kamari Ali, alhamdulillah
Assalamualaikum. Menjerit nak keluar rumah, pergi jalan. Oh, nak menjerit. Itulah. Biasalah tu Mudah-mudahan tak berkati. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan biiznillah. Doakan saya buat soalan insya-Allah. Afwan ya Nur Aini, Cikgu Zabaidah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insya-Allah.